أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Okey. Guru-guru serta sahabat sekalian. Alhamdulillah. Tuan-tuan betul sahabat-sahabat guru semua. InsyaAllah. Ila hadratan Nabi Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami mengangkat tangan pada hari ini, Ya Allah, di lokasi kami masing-masing, Ya Allah. Kami bersatu hati, Ya Allah, walaupun kami berada di tempat yang lain, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mengangkat tangan dengan penuh noda dan dosa ini, Ya Allah. Ampunkan sekalian dosa-dosa kami, Ya Allah. Kami bersyukur Engkau dapat himpunkan kami dalam suasana begini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya pada pagi ini kami sedang mengadakan satu program untuk kecemerlangan anak-anak pelajar SPM kami, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, inilah tugas kami untuk mendidik mereka dan memajukan kehidupan mereka, Ya Allah. Kami berdoa agar Engkau memberikan pandangan rahmat kepada kami, Ya Allah. Dan pandangan rahmat pada sekolah kami, Ya Allah. Pandangan rahmat kasih sayang-Mu kepada guru-guru dan pelajar kami, Ya Allah. Agar Engkau berikan kesihatan yang cemerlang buat kami, memberikan kesejahteraan kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, Engkau berikanlah kurnia, kefahaman kepada anak-anak kami dalam pelajaran mereka, Ya Allah. Ya Allah, Kau lancarkanlah perbincangan kami pada hari ini, Ya Allah. Kau lancarkanlah perbincangan kami pada hari ini, Ya Allah. Kau cemerlangkan anak-anak kami, Ya Allah. Kau masukkan hati-hati mereka, hati-hati keprihatinan untuk mendapat Tempoh pengemaskinian pendaftaran adalah sehingga 31 Mei. Maksudnya, walaupun Ustazah dah hantar, dah send pendaftaran awak secara atas talian pada 7 Mei, jadi pengemaskinian pendaftaran masih dibuat sehingga 31 Mei. Kemudian yang keempat, pembetolan maklumat ataupun maklumat mata pelajaran tanpa bayaran. Dia ada dua, satu yang berbayar, satu yang tak berbayar. Bagi yang tanpa bayaran, mulai 16 hingga 31 Mei. Yang ni tanpa bayaran. Jadi maksudnya semua calon boleh membetulkan maklumat peribadi dan maklumat mata pelajaran sehingga 31 Mei. Jadi Ustazah harap sangat andai kata kita naik sekolah sebelum 31 Mei, Ustazah nak minta calon-calon ataupun anak-anak semua siapkan surat. Kalau adalah yang nak gugurkan subjek ke, nak tambah subjek ke, sediakan siap-siap surat permohonan daripada ibu bapa. Jadi jika ada perubahan tarikh akan dimaklumkan kemudian. Setakat ini akan dimaklumkan sehingga 16 sehingga 31 Mei untuk pembetulan maklumat calon dan pembetulan subjek.
Okey, kemudian bagi pembetulan maklumat calon dan mata pelajaran, yang ni yang berbayar. Yang berbayar, bayarannya masih kekal sama seperti tahun-tahun sebelum ni, iaitu RM30. Contohnya kalau nak Google 30, kemudian awak nak tambah subjek lain pun RM30. Jadi maksudnya awak kena sediakan wang kos yang bernilai RM60. Kalau awak nak tambah dalam masa sama awak nak Google. Baik, kemudian bagi yang berbayar ni dan juga yang nak pindah pusat, contohnya awak nak pindah sekolah. Tarikhnya adalah tertakluk kepada surat siaran lembaga peperiksaan yang akan dimaklumkan kemudian. Maksudnya kita belum dapat tarikh lagi lah. Kemudian bagi bayaran pindah pusat, cikgu nak ulang sekali lagi, bagi bayaran pindah pusat ataupun pindah menumpang, semua calon yang nak berpindah perlu menyediakan kiriman wang ataupun wang kos yang bernilai RM25. Jangan tertukar kalau yang nak betulkan maklumat ataupun subjek RM30. Kalau nak pindah RM25. Jadi yang terakhir rasanya Ustazah nak ingatkan, jika adalah calon-calon nak pindah sekolah, nak pindah pusat, tolong maklumkan pada Ustazah. Kena jumpa Ustazah. Sebab ada beberapa tindakan yang perlu Ustazah buat. Yang berkaitan dengan kerja khusus dan sebagainya. Ustazah rasa setakat ini sahaja daripada Ustazah. Dan Ustazah doakan supaya kita sama-sama kekal di rumah, sihat, dan selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam PKP, salam Ramadan untuk semua. Terima kasih diucapkan kepada Puan Aslipah binti Tasarif selaku perantara program Ikrar Janji dan penetapan target murid-murid SPM yang insya-Allah akan berlaku pada suku tahun pertama 2021 akan datang sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia baru-baru ini. Seterusnya yang berusaha Tuan Haji Muhammad Bakri bin Madiyah, Pengetua SMK Kangkapulai, yang dihormati Encik Azraimi bin Ahmad, YDP PIBG SMK Kangkapulai, barisan pentadbir, guru-guru kanan mata pelajaran, guru-guru SPM, para ibu bapa serta anak-anak calon SPM yang saya kira sangat dirindui dan sangat dikasihi sekalian. Okey, jelas ke? Jelas. Jelas Okey. Baik, pertama sekali saya ingin memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana jika tidak dengan izinnya kita tidak diberikan peluang untuk bertemu buat julung-julung kalinya dalam platform Alam Maya. Sebelum ni kita tak pernah pun buat. Saya percaya semua yang terlibat dalam perjumpaan ini melalui satu pengalaman yang pertama kali menghadiri program Ikrar Janji dan penetapan target anak-anak melalui program Alam Maya. Saya juga bersyukur kerana kita dan seluruh ahli keluarga masih lagi diberikan kesihatan yang baik dan dijauhi daripada wabak COVID yang sedang melanda seluruh dunia ketika ini. Ucapan jutaan terima kasih juga kepada Puan Sukina selaku penyelaras kecemerlangan SPM, termasuk pembantunya Puan Aslipah dengan kerjasama guru-guru kaunseling SMK Kangkapulai kerana telah melakukan satu inisiatif untuk mengadakan program seumpama ini. Kerana melalui program ini kita hubungan pihak sekolah dengan ibu bapa dan anak-anak insya-Allah tidak akan terputus. Walaupun kita semua sedang berhadapan dengan satu norma kehidupan yang baru, saya harap kita semua dapat menyesuaikan diri dengan situasi ini. Begitu juga dengan anak-anak, walaupun PKP telah memasuki fasa yang keempat, saya percaya hubungan antara guru tingkatan, guru-guru mata pelajaran dengan anak-anak tak pernah pun terputus. Pihak sekolah telah mengambil satu inisiatif untuk menyusun jadual waktu belajar. Kalau anda semua perasan mengikut kesesuaian masa PKP, justru saya penuh yakin setiap hari pasti ada saja tugasan-tugasan yang telah diberikan kepada anak-anak oleh guru-guru, sama ada melalui medium Google Classroom, Google Meet, Zoom, Skype, Facebook, Telegram, WhatsApp ataupun apa-apa sajalah medium media sosial yang digunakan. Walaupun dalam keadaan sukar, macam mana pun guru-guru saya kira secara kreatif mencari inisiatif untuk menyampaikan pengajaran dan pembelajaran kepada anak-anak tanpa rasa jemu.
Tahniah dan terima kasih kepada kelas-kelas yang anak-anaknya menyambut baik penyampaian PDPC guru semasa PKP ini, memberikan maklum balas, menjawab tugasan dan meminta guru-guru untuk menyemak balik tugasan yang telah diberikan. Namun begitu, daripada pemantauan yang telah dibuat, ada juga yang memberi sambutan yang kurang memperansangkan, kelas-kelas yang memberi sambutan kurang memperansangkan, malah ada juga yang tidak memberikan maklum balas langsung. Tapi guru-guru mata pelajaran ni saya lihat daripada pemantauan tak pernah pun putus asa. Saya kira kami semua tetap positif, okey. Dan saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua guru mata pelajaran yang sentiasa menjalankan tugas yang diamanahkan dengan jayanya. Semoga usaha yang kita buat sepanjang PKP ini tidak berlangsung secara sia-sia. Okey, kepada anak-anak, kepada anak-anak murid cikgu yang cikgu rindu. Sebenarnya kita rindu kan nak pergi sekolah. Yang bakal menduduki SPM pada tahun 2021 nanti, insyaAllah cikgu harap sangat-sangat kepada anda semua berikan kerjasama yang terbaik, sama-sama belajar sepanjang PKP ni. Kita tak tahu sampai bila PKP ini akan dilanjutkan. Yang saya kira saya dapat rasakan mungkin selepas cuti pertengahan tahun, selepas cuti hari raya, kemungkinan besar baru kita dipanggil untuk kembali ke sekolah. Itu pun pastinya dengan prosedur-prosedur kesihatan dan keselamatan yang sangat ketat dan wajib semua patuhi. Okey, justru gunakanlah masa yang ada ini untuk mengulang kaji pelajaran bersama bimbingan yang diberikan oleh guru-guru mata pelajaran. Okey, kemudian jangan malu-malu, kalau tak tahu tolong tanya, PM lah cikgu. Pastinya juga cikgu-cikgu ini akan memberikan sambutan yang sangat-sangat baik sekiranya berlaku pertanyaan atau berlaku sesi PDPC bersama dengan anak-anak. Okey, jangan jadikan usaha cikgu-cikgu sekarang ini, guru-guru mata pelajaran sepanjang PKP ini bersusah payah tu sebagai usaha yang sia-sia. Diharapkan juga kepada para ibu bapa yang hadir, yang dengar kita punya perjumpaan pada hari ini dapat membantu dan memberikan sokongan kepada anak-anak untuk mengulangkan pelajaran sepanjang PKP. Terima kasih juga kepada ibu dan ayah. Sama-sama kita doakan anak-anak ini berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan SPM mereka akan datang, berjaya meningkatkan peratus lulus SPM, SMK Kangkapulai, mencapai grade purata yang disasarkan oleh pihak sekolah dan seterusnya anak-anak kita boleh memperoleh masa depan yang lebih cerah. Bagi anak-anak murid cikgu, ibu bapa, guru-guru dan para pentadbir sekalian, menyentuh tentang harapan sekolah untuk meningkatkan peratus lulus SPM dan memperbaiki grade purata SPM 2021, unit kurikulum sebenarnya telah awal-awal meletakkan sasaran ataupun target yang perlu dicapai. Jadi di sini saya berminat untuk kongsikan slide yang telah saya sediakan bersama dengan ahli jawatan kuasa kurikulum. So saya cuba untuk masukkan slide saya. See ya? Dah. Okey, boleh. Okey, saya mula daripada yang atas sekali. Okey, kita pergi kepada slide saya yang kedua. Okey, kalau kita lihat di sini, masing-masing tengok anak-anak murid, para ibu ayah boleh tengok, cikgu-cikgu boleh tengok perbandingan pencapaian AR1 itu adalah peperiksaan pertengahan tahun lepas untuk pelajar yang ada sekarang. Tingkatan 5 sekarang, maknanya AR1 dan AR2 tingkatan 4 tahun 2019. Okey, serta target SPM kita untuk tahun 2021 serta SPM sebenar perbandingan untuk sebanyak 3 tahun iaitu 2017, 2018 dan 2019. Okey, saya nak menarik ke perhatian semua kepada bahagian TOV ni 2019 peperiksaan akhir tahun, AR2 peperiksaan akhir tahun, TOV SPM untuk tahun 2021 di mana grade purata sekolah adalah sebanyak 6.69 dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 murid tahun lepas punya SPM. Kedudukan grade purata kita agak tidak berapa menarik Okay. Tetapi jika dibandingkan dari segi peratus lulus, maksudnya yang lulus subjek bahasa Melayu dan juga sejarah. Okey, kalau dibandingkan 2018 dengan 2019 didapati pelajar yang ada sekarang yang akan menduduki SPM tahun 2021 mempunyai potensi yang lebih besar. Okey, mempunyai potensi yang lebih besar. Okey, untuk bilangan pelajar yang cemerlang tahun 2019 untuk peperiksaan akhir tahun tidak ada calon pun.
Okey, tetapi ada 4 orang calon yang mempunyai keputusan peperiksaan near miss. Nanti saya akan terangkan siapa dia. Okey, so dia berdasarkan daripada pencapaian keseluruhan tahun 2019 peperiksaan akhir tahun, maka saya meletakkan ETR SPM 2021 bersama-sama dengan kumpulan GKMP, Guru Kanan Mata Pelajaran dan juga Ketua Panitia, meletakkan sasaran. InsyaAllah kalau dengan kerjasama anak-anak kita, anak-anak murid dengan kerjasama guru-guru dan para ibu bapa, tak mustahil kita boleh capai grade purata sekolah tahun 2021 SPM 5.14. Kalau kita boleh capai yang ini, insyaAllah kita boleh pecah rekod ya. Okey. Kemudian peratus lulus, saya kira-kira bersama dengan Cikgu BM dan juga Cikgu Sejarah yang mengajar tingkatan 5, tahun 2020, kami buat andaian, seramai 349 orang daripada 421 calon boleh mencapai lulus mata pelajaran sejarah dan juga bahasa Melayu dengan kadar 82.90%. Okey, jika ini boleh dicapai, maka kita akan pecah rekod lagi lah ni. Okey, alhamdulillah. So, kalau sekolah dah meletakkan target, cuma kita minta sangat-sangatlah anak-anak murid yang ada dalam ni maupun yang ada di luar yang tak mendengar pun, kami tetap meletakkan harapan supaya sasaran ini dapat kita capai untuk tahun SPM tahun 2021 insyaAllah. Bilangan cemerlang ada 4 orang. Yang ini yang saya katakan tadi, yang 4 orang ni ada near miss, ada dapat B, B plus, B minus. Nanti saya akan tunjukkan. Okey, kalau kita lihat trend pencapaian, sebenarnya trend pencapaian kita SPM, kita dah meningkat daripada 2016, 2017, 2018. Tapi sedikit malang untuk SPM sebenar tahun 2019, kita meningkat dari segi grade purata, bahagian ni kita meningkat. Tetapi dari segi peratus lulus, kita menurun agak banyak. Daripada 2018 merosot kepada daripada 81.96 merosot kepada 75.0, hampir 11% merosotnya. Jadi saya harap daripada peristiwa yang berlaku ini kita semua dapat pengajaran supaya ini menjadikan satu motivasi untuk kita berusaha dengan lebih bersungguh-sungguh pada masa akan ni untuk menempuh SPM tahun 2021. Okey, ini slide yang ini saya sharekan, harap semua faham. Bila sekolah dah meletakkan harapan yang tinggi, konsentrate kita bahagian ETR ini Bila sekolah dah meletakkan harapan yang tinggi bahagian ni SPM, ETR SPM 2021 dengan meletakkan grade purata sasarannya 5.14, 82.90 dengan bilangan cemerlang yang 4 orang, maka ini adalah tanggungjawab kita lah. Tanggungjawab bersama guru-guru, tanggungjawab yang paling besar yang digalas oleh anak-anak yang akan menduduki SPM 2021, termasuk juga dengan ayah ibu yang sepatutnya memberikan sokongan kepada anak-anak untuk mencapai target yang kita sasarkan. Okey, saya juga telah menyediakan slide-slide yang ini sebenarnya, tapi saya tak mahu kongsikannya terlalu banyak, saya takut akan makan masa. Jadi saya akan terus kepada nak menunjukkan pelajar yang cemerlang berasaskan peperiksaan akhir tahun lepas, tingkatan 4 yang kita dapati ni pelajar near miss ni. Ada 4 orang iaitu daripada kelas 5 sains 1, iaitu adik E Xiao Yuan, Cha Yu Tong, Lim Meng Han dan juga Tan Bun Zing. Okey, mereka ini adalah calon-calon yang mendapat A dan juga B, ada near miss. Dapat straight A tapi ada near miss. Bila saya bercerita tentang near miss, maknanya ada subjek yang mereka hanya dapat B. Okey, tetapi ini tak jadi satu masalah. Dengan usaha yang berterusan, insya-Allah mereka ini boleh diri sendiri bermotivasi diri untuk capai keputusan yang lebih baik untuk peperiksaan yang akan datang. Okey, saya maklumkan yang ini, saya tak menafikan hak kepada pelajar-pelajar yang lain juga. Kalau anda berusaha bersungguh-sungguh, insya-Allah anda akan termasuk dalam kumpulan yang kita akan target cemerlang. Cuma saya minta maaf, saya tak dapat kongsikan keputusan peperiksaan ujian 1 Mac kerana kebetulan apabila kita selesai peperiksaan, masuk musim cuti mereka sekolah, kemudian cikgu-cikgu pun
bercuti dengan andaian tak ada apa-apa yang berlaku, malangnya kita telah terperangkap dalam PKP, maka sebahagian cikgu berada di kampung. Skrip peperiksaan tak dapat dibawa bersama. Jadi ada sebahagian kecil cikgu-cikgu yang masih lagi belum dapat menanda kertas peperiksaan masing-masing kerana masih berada di sekolah. Jadi sabarlah menunggu sehingga buka sekolah. InsyaAllah kita buka di sekolah, kita akan usaha dengan cepat untuk menyelesaikan keputusan peperiksaan ujian 1. Okey, seterusnya untuk mencapai target tadi, kami telah sebenarnya menyediakan banyak program untuk intervensi SPM 2021. Kalau lihat dekat sini sebenarnya ada 9 program-program yang besar. Okey, InsyaAllah program-program ini kita akan jalankan. Kita tetap akan jalankan walaupun dalam kekangan kita menghadapi situasi COVID yang saya kira tak akan selesai pun. Tak akan selesai, cuma dia akan berkurangan. Okey. Tapi kita akan ubah platformnya mungkin lebih kepada penggunaan Google Meet Mungkin kalau teknik menjawab tu kita akan gunakan Google Meet. Okey. Jadi sebab perjumpaan secara besar-besaran adalah dilarang Okey, jadi saya percaya kita semua kreatif. Jadi kita akan usahakan untuk bantu juga anak-anak sekolah akan usaha untuk bantu anak-anak menyediakan program-program yang insya-Allah akan dapat membantu anak-anak mencapai keputusan yang lebih cemerlang dalam peperiksaan SPM menjelang 2021. Okey. Itu kemudian saya tak nak ambil masa yang lama sebab saya kira nanti pengetua akan ada banyak perkara yang nak dikongsikan. Okey, jadi saya terus kepada bahagian yang terakhir untuk saya. Okey. Bahagian yang terakhir ini adalah selain daripada target, saya juga nak menceritakan berkaitan dengan pelaksanaan kerja khusus subjek-subjek yang melibatkan MP. Subjek MP tahu kan? Prinsip account, kemudian kita ada perniagaan, SRT termasuk juga dengan PSV yang sepatutnya kita laksanakan dengan bimbingan guru pada waktu PDPC. Jadi memandangkan PKP sedang berlangsung ketika ini dan kita pun tak tahu bila selesainya PKP ini, maka jadi suka-citalah dimaklumkan kepada semua bahawa pelaksanaan kerja khusus ini ditangguhkan, bukan dibatalkan ditangguhkan dahulu sehingga semua guru mata pelajaran yang terbabit menerima taklimat penataran daripada pihak PPD maupun Jabatan Pelajaran Negeri. Harap semuanya bersabar, sama-sama kita berdoa agar semua perkara yang baik-baik dan mudah akan berlaku apabila sesi persekolahan kita dibuka selepas tamat PKP nanti insyaAllah. Baiklah anak-anak sekalian, perkongsian cikgu saya kira berakhir di sini. Sebelum mengundur diri, cikgu ingatkan sekali lagi tentang tanggungjawab anak-anak untuk kekal belajar, membuat ulang kaji walaupun dalam suasana PKP dan jangan putus asa. Sesungguhnya kejayaan ini kita tidak akan dicapai jika tiada usaha yang dilakukan. Okey. Akhir sekali, striving for the best. Okey. Salam PKP. Stay. Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, yang besar Tuan Haji Muhammad Bakri bin Mat Ketua SMK yang kebetulan boleh sampai habis. Di kanan serta ibu bapa dan anak-anak calon SPM yang dikasihan sekalian. Bersyukur kita kehadirat ilahi dan kita dapat berkumpul sekali lagi dalam maya medium Google Meet ini bagi menjayakan ikrar janji dan penerapan target mula-mula SPM tahun 2021. Dan mendengar amanat dari pengetua SMK ini sepenuhnya perintah kawalan pergerakan untuk calon-calon SPM. Coronavirus yang menyerang seluruh dunia, alhamdulillah ingin saya panjatkan syukur kepada ilahi kerana menghindarkan diri dari serangan COVID-19 sehingga ini sahat dan diharap dilindungi oleh selamanya untuk anak-anak boleh cepat ke sekolah. Baik tentu anak-anak boleh sekolah kamu yang telah lama ditinggalkan sejak 13 Mac 2020 hingga kini. Syabas dan tahniah juga kepada semua tenaga pendidik yang telah bekerja keras untuk memastikan kejayaan anak-anak pelajar di sekolah ini.
Harapan saya juga agar tulisan SPM 2021 yang akan diumumkan pada hujung tahun depan nanti akan melonjakkan nama sekolah menengah Kagapulai. Tuan-tuan, puan-puan dan cikgu sekalian, sebagai Direktur PUJ, saya dan barisan AJK telah berusaha untuk menjalankan tugas yang telah diamanahkan dengan sebaik mungkin. Dalam segala tindakan yang dilakukan, kami sentiasa memberikan kebajikan anak-anak kita di sekolah dan ingin sentiasa memberikan yang terbaik walaupun kadang-kadang berdepan dengan kesukaran terutamanya masalah kewangan. Sumbangan PUJ oleh tuan-puan telah digunakan dengan sebaik-baik untuk membantu memberi program-program sekolah untuk meningkatkan pencapaian dan usaha sekolah anak-anak kita di sekolah. Oleh ini saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa yang telah memberi sumbangan. Pihak sekolah PUJ sentiasa peka dan prihatin dengan setiap sumbangan daripada ibu bapa. Sumbangan yang tersebut bukanlah semata-mata wang ringgit, tetapi kerjasama daripada ibu bapa yang berusaha. Sokongan dan dorongan daripada ibu bapa itu yang lebih utama dan penting sebagai kunci kejayaan anak-anak. Oleh itu saya menyeru agar ibu bapa turut membantu anak-anak dalam proses pembelajaran pada hari ini. Pada tiap-tiap tahun PUJ juga berbesar hati untuk memberi anugerah ibu bapa prihatin kepada ibu bapa yang telah memberikan sokongan dan dorongan kepada anak-anak sekalian. Pada anak-anak calon SPM ini pula jangan pernah merasa putus asa. Berusahalah sehingga ke akhir. Berikan tumpuan semasa guru-guru buat kelas. Buatlah latihan dan yang cikgu bekalkan. Jika timbul masalah, jangan diam. Kamu ada ibu bapa yang sentiasa bersama kamu. Guru-guru, kaunselor, guru-guru, kamu yang kamu selesa untuk berkongsi suka maupun duka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Cikgu Asifah selaku pengacara pada majlis bersejarah kita hari ini. Yang saya hormati rakan-rakan guru perhutanan, Puan Nadila binti Kadir, JPK Pentadbiran, Encik Azhar bin Muhammad, JPK Hal Ehwal Murid. Haji Hamisah tak nampak gambar. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada yang berusaha, Encik Azrami bin Ahmad yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa Guru SMK Kagapulai, barisan guru-guru sekalian, dan juga murid-murid yang dikasihi sekalian, murid-murid calon SPM tahun 2020-2021. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana walaupun kita berada di berjarak tetapi sentiasa dekat di hati. Tahniah saya ucapkan kepada rakan-rakan guru yang sentiasa berusaha untuk mendekati dan membimbing murid-murid walaupun kita tidak berada di sekolah tetapi kita bekerja dari rumah. Dan ini adalah satu norma baru dalam kita menjalaksanakan tugas kita, seperti mana yang telah diumumkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kita perlu menyesuaikan. Saya, rakan-rakan guru dan semua kita bersama-sama untuk menyesuaikan diri untuk bagaimana dapat melaksanakan tanggungjawab kita walaupun dalam keadaan serba mencabar ini, tetapi melalui norma kerja yang baru kita dapat meneruskan tugas kita. Jadi tentunya menjadi cabaran bukan setakat pada kita tetapi kepada murid-murid. Murid-murid pastinya calon tingkatan calon SPM tahun ini, Puan Dayang calon kita tahun ini saya tengok dia lagi kacau Puan Adila sebab tanya bila kerja khusus nak kena hantar. Lepas tu cikgu kata tak jawab soalan dalam apa yang dihantar melalui Google Form, melalui Google Meet, kena hukum kena denda. Cikgu Azhar nak bagi saya punya sijil berhenti ni nanti sijil berhenti sederhana ke kelakuan saya. Ya, ini semua kebimbangan. Mungkin perlu ada penjelasan Apapun saya ingin saya nampak saya lupa tadi
Ahmad Nasiruddin Ahmad Nasiruddin, wakil murid tahun 2020, calon SPM 2020 dan 2021, yang telah pun berikrar mewakili rakan-rakan yang lain. Ya, tahniah kerana saya dapati anak-anak murid kita ada lebih hampir separuh daripada jumlah calon, iaitu ada 421 orang calon tahun 2021 ini. Hampir separuh, tahniah, dan saya harap mesej ini dapat disampaikan kepada murid-murid. Perkongsian saya pada pagi ini, pertama ialah kita kena sediakan persiapan mental lah. Persiapan mental di kalangan guru-guru sendiri. Yang kedua ialah khusus untuk program pada pagi ini ialah persiapan mental kepada murid-murid. Ya, bagaimana murid-murid bersedia melakukan PDPC dari rumah, ya, dengan mendapat bimbingan melalui online oleh guru dan memerlukan sokongan daripada ibu bapa. Ini sangat penting. Saya amat berharap YDP PIBG dapat meneruskan sokongan sementara dalam Perintah Kawalan Pergerakan ini, dapat menghubungi ibu bapa di samping pihak ibu guru dan juga sekolah. Kita amat perlukan ibu bapa PIBG juga bersama-sama menyokong bahawa sekolah telah pun mengeluarkan garis panduan pelaksanaan mengikut jadual jadual untuk murid-murid belajar di rumah dengan bimbingan guru. Ya, kita telah keluarkan dan kita berharap PDPC ataupun ulang kaji akan berlaku, terutamanya murid-murid tingkatan 5 yang sememangnya bukan setakat guru murid saja bimbang, tetapi guru-guru juga sangat bimbang. Ya, Pak Sifah, guru-guru sangat bimbang. Sebab tu cikgu belajar khusus. Hari tu saya tengok Google teacher Google teacher yang popular tu, sekali khusus 30,000 orang yang menyertai. Jadi ini ialah persiapan untuk kita menghadapi perubahan. Jadi saya ingin share sedikit kepada murid-murid. Tujuan kita pada pagi ini adalah bersama-sama dengan murid, supaya murid-murid kita melihat bahawa apakah perkara mereka perlu bersedia untuk menghadapi SPM ni, kerana SPM ini adalah satu profesion yang sangat penting. Kalau kita lihat UPSR bukan ditangguh tetapi dibatalkan. PT3 bukan ditangguh tetapi dibatalkan. SPM kita tak dapat laksanakan pada seperti mana jadual ditetapkan pada hujung tahun ini, tetapi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyusun pada suku pertama tahun 2021. Ya, jadi begitu pentingnya SPM dan kita harap dalam keadaan yang ada musibah ini juga ada manfaat untuk murid-murid bersedia. Saya amat berharap berdasarkan perkongsian ini mungkin sedikit memberi dorongan pada murid-murid dan pada ibu guru untuk menyokong supaya murid-murid terus istiqamah untuk memastikan bahawa setiap individu mempunyai peluang untuk lulus dalam SPM dan walaupun murid-murid tidak pernah berjaya dalam peperiksaan sebelum ini, tetapi peperiksaan akhir SPM dalam alam persekolahan adalah peperiksaan yang terbaik dalam pencapaian. Dan setiap individu memberi sumbangan 0.237%, ya, setiap individu. Kalau kita nak capai 100%, masing-masing membawa implikasi, setiap murid yang calon SPM membawa implikasi 0.237% untuk capai peratus lulus 100%. Saya sebagai pengetua dan juga guru-guru, sebenarnya kita melihat semua murid potensi untuk lulus SPM, iaitu sekurang-kurang lulus DM dan sekurang-kurang lulus sejarah. Jadi kita berharap supaya murid-murid kita sedar bahawa jadi dalam situasi ini kita kena faham tentang kita bersama-samalah pentadbiran sekolah dan murid khususnya dan serta ibu bapa memahami tentang norma baru pembelajaran pada ketika ini. Walaupun murid-murid berada di rumah, guru berada di rumah, tetapi perjalanan PDPC masih boleh diteruskan. Dan saya percaya dan berdasarkan kepada tinjauan kita melalui pembelajaran harian yang guru-guru sentiasa memberi bimbingan kepada murid-murid. Apa yang dihadapi oleh rakan-rakan guru, saya ingin jelaskan kepada rakan murid-murid sekalian,
ialah tentang komitmen murid-murid terhadap bidik-bidik online yang dikemukakan oleh cikgu-cikgu. Ya, jadi saya amat berharap supaya yang sentiasa komited ini dapat mengajak rakan-rakan yang lain, ya, supaya sama-sama dapat bersama-sama untuk mengikuti perkembangan pembelajaran yang sedang diajar oleh guru secara online. Okay. Jadi kita kena berubah dengan situasi ini, dan supaya kita kena ada persediaan. Pertama ialah kita kena anggap perubahan ini adalah satu perubahan yang mesti disambut dengan positif. Kalau kita nak berjaya murid-murid, kita mesti ada satu fikiran positif bahawa kalau kita seorang yang gagal, ya, seorang yang tidak pernah berjaya, kita tak semestinya gagal selama-lamanya. Ya, kita mesti mencipta satu garis melihat. Maaf Tuan, sekarang ni Tuan berada di slide mana? Tak apa, pergi slide nombor 2. Slide nombor 2. Graf ayat? Okey, ini adalah graf hayat. Saya minta anak-anak murid melihat masing-masing ada graf hayat. Graf hayat ini juga sejarah tentang pendidikan kita ataupun sejarah dalam hidup kita. Cikgu Sifah, suara saya clear tak Cikgu Sifah? Clear, dengar. Murid-murid boleh respon. Nasib, dengar tak? Dengar ego, dengar. Okey, Nasib kawan. Nasib tengok. Dengar. Nasib punya garis hayat yang mana satu? Warna kuning ke, warna merah ke, warna biru, tengok. Kalau dulu semasa tadika dulu, Nasib mungkin bukan the best student. Tapi Nasib mungkin nombor 1 tu kuning. Tapi UPSR Nasib sedar sikit naik, ada sokongan, rupanya nak belajar bukan kena belajar seorang-seorang, kena ada belajar dengan kawan-kawan. Ya, akhirnya dia naik, UPSR meningkat. Kemudian PT3 pun bagus. Dan seterusnya SPM meningkat. Tapi ada kawan kita pula, tengok garisan biru itu. Ya, masa tadika dia paling bagus. Dia cepat membaca, cepat mengira, semua selesai. Kesayangan cikgu, kesayangan ibu bapa, kebanggaan keluarga, ya. Tapi kerana dia lupa, dia hilang gambar. Umi Kalsum, kenapa kita mau sabar-sabar? Kita semakin hari, semakin hari kita semakin berubah dan kita semakin berkembang sama ada dari kanak-kanak kepada dewasa. Slide yang keempat, Puan Sukina. Okey. Kita juga berubah. Dulu kita budak-budak, baby, sampailah kita menjadi seorang dewasa, dan kita sentiasa mengejar kejayaan. Dan kita dulu pernah gagal, mungkin kerana akal belum cukup. Kita mungkin main-main dalam kelas kerana mungkin kita tak nampak ke mana haluan kejayaan kita. Tetapi apabila kita sudah berada di tingkat 5, di hujung persekolahan, pastinya anak-anak, murid-murid sekalian sudah boleh berfikir mana yang baik, mana yang tak baik. Ya, saya harap kita berfikir untuk berubah menjadi lebih baik. Kalau tak pernah lulus, kita usaha untuk lulus. Kalau kita sentiasa gagal, pastikan bahawa kita bukan manusia yang dilahirkan untuk gagal. Kerana setiap orang ada potensi untuk berjaya. Dan setiap orang ada kebolehan untuk buat yang terbaik untuk diri dia. Ini Tuhan janji pada setiap manusia bahawa mereka kena usaha untuk kejayaan mereka. Okey? Jadi kita mesti ada berubah, kita mesti ada berfikir secara positif. Ini antara petua-petua Pasukina seterusnya. Okey. Kita perlu ada slide kelima. Menunjukkan ini antara ciri-ciri positif untuk berubah. Ya, kita kena ada cintakan ilmu. Ya, kita cinta ilmu sebab apa? Tanpa ilmu susah untuk kita berubah. Kita tidak tahu ada tujuannya. Contohnya kalau kita nak ubah mata pelajaran matematik, Puan Asifah mengajar matematik kan. Dulu kita belajar macam mana berkelas tambahan, kelas malam ni Puan Asifah, pergi tuition. Rupa-rupanya kita tak tahu basic. Tambah, tolak, bagi, darab, pecahan kita tak tahu. Yang lain memang kita tak boleh buat. Jadi kita perlu cari ilmu, jumpa guru, dapatkan bimbingan supaya dapat membetulkan, mencari di mana kelemahan kita. Mungkin kelemahan kita itu sikit, tetapi ia memberi kegagalan yang besar. Jadi implikasinya kerana kita cintakan ilmu, mencari orang yang boleh menunjuk ajar pada kita betulkan yang sikit, yang kita lemah itu. Rupa-rupanya kita dapat menghasilkan hasil yang sangat baik, yang sangat besar. Itu dia kesan daripada kita daripada tidak ada ilmu kepada berilmu.
Yang seterusnya ialah kita kena ada ciri-ciri unggul. Ciri-ciri unggul ini ialah sentiasa ingin berubah, seorang yang menyedari diri dia ialah seorang yang boleh membuat sesuatu yang lebih baik, sentiasa berusaha yang lebih baik dan sebagainya. Yang ketiga ialah kita tidak boleh berusaha bersendirian. Ya, kita kena usaha, berdoa dan bertawakal. Sesungguhnya kita ini adalah manusia yang sentiasa berharap kepada pencipta kita. Ya, Tuhan pastinya Tuhan bersifat maha adil, maha pengasih dan maha penyayang. Itu usaha, insya-Allah kita berjaya. Tetapi usaha dengan yang betul, usaha dapat bimbingan yang betul. Ya, kena usaha yang betul dan insya-Allah Allah akan bagi kejayaan pada kita. Mungkin tak dapat hari ini, insya-Allah pada masa akan datang. Kita pernah dengar bahawa ada orang yang gagal SPM, gagal teruk SPM tetapi menjadi seorang yang berjaya pada kemudian hari. Mungkin ada rahsia iaitu mereka tidak pernah berhenti untuk berusaha jadi lebih baik dan bertakwa serta bertawakal kepada Allah. Kita kena ingat, jangan pegang aku gagal SPM pun tak apa, nanti aku boleh berjaya. Kau tengok orang itu tak lulus sampai, tetapi mereka sentiasa terus berusaha. Dan kita kena yakin pada diri kita bahawa kita ini adalah Allah jadikan kita boleh mentadbir, sekurang-kurangnya mentadbir khalifah pada diri sendiri. Kita boleh urus diri kita, boleh urus untuk kejayaan diri kita. Tidak ada siapa boleh mengubah diri kita melainkan kita yang akan uruskan dan berubah untuk mencapai lebih baik. Dan kalau kita percaya pada diri kita, kita kena sentiasa bersangka baik. Ya, sentiasa bersangka baik pada diri sendiri, bersangka baik pada guru, bersangka baik pada rakan-rakan dan bersangka baik pada masyarakat kita. InsyaAllah Allah akan bersama kita. Dan seterusnya ialah kita kena tawakal. Setelah kita berusaha, ya, kita berusaha dan kita berdoa, kita minta pada pencipta. Dan sepastinya kita ini bila kita bersyukur, ya, sifat individu yang berjaya ini dia mesti bersyukur. Ya, bersyukur kerana Allah akan bagi lebih banyak lagi kejayaan-kejayaan pada dia. Ya, mungkin kita berharap mudah-mudahan secara ringkas ini ialah antara ciri-ciri positif untuk kita berubah. Kita kena ada ciri-ciri ini, ya, insya-Allah. Ada pertanyaan tak ni Nasir dan rakan-rakan? Kalau ada masalah kan Afnan? Ada okey. Cikgu pinta. Okey. Puan Sakina. Okey, seterusnya Puan Sakina. Ya. Okey. Sasaran. Ini sasaran. Mungkin anda kata saya nak lulus SPM. Saya nak cemerlang SPM. Tapi kita tak tahu lulus macam mana, cemerlang macam mana, ke mana saya nak pergi. Ya, kita tak tahu. Jadi, lupa nak sebut, striving for the best. Kita kena striving for the best. Ya, untuk usaha yang salah satu daripada ciri unggul yang positif tadi tu. Ya, striving for the best. Jadi, Alia, kita kena letak sasaran. Pertama, sasaran SPM kita ialah letak mula-mula sekali ni. Sebelum pergi yang paling dalam ataupun secara detail, kita kena letak sasaran. Baik cikgu, baik murid, ya pastinya murid, guru juga kena letakkan semua murid kita lulus SPM. Ya, Cikgu Sukina Ya, Tuan. Jawatan kuasa kecemerlangan, kita kena letak semua murid kita lulus SPM. Ya, ini doa kita. Kalau kita kata 80 saja lulus, itu adalah kita sudah ada jangkaan ada yang tak lulus. Tetapi kalau dia tak nak berubah, memang dia tak lulus lah Cikgu Sukina kan? Ya. Ini realitinya. Jadi saya berharap, sekolah berharap, cikgu berharap, ibu bapa berharap. Semua anak yang pergi sekolah, walaupun tak pandai baca, tak pandai nulis pergi sekolah, dia harap lulus SPM. Begitulah kami. Sebab itu cikgu sentiasa usaha bersungguh-sungguh. Yang kedua ialah, kalau kamu dah lulus SPM, pastikan bahawa untuk lulus SPM, kamu mesti lulus BM Jarang. Lain tu apa itu tak ingat lah. Apa tu ada lagi? Aku dah buka turing. Puan Sukina dengar tak? Saya dengar Tuan. Pasal terhenti suara tadi. Okey.
Ni keluar gambar saya pula ni. Tak. Okey. Keluar tak? Okey. Ingat murid-murid anak-anak sekalian, pastikan kamu lulus SPM. Dan terakhir sekali kalau lulus, kamu lulus semua subjek, gagal BM dan sejarah, pastinya kamu gagal SPM. Jadi mesti lulus BM dan sejarah untuk dapat sijil SPM. Ini kena jelas. Yang kedua, apabila kamu rasa kamu sudah pasti ikhtiar bahawa kamu adalah calon yang lulus SPM, cuba ada keupayaan untuk dapat lulus cemerlang, dapat keputusan 9A, 5A. Saya tengok ni ada orang yang berjaya ni. Saya pun ada study murid yang buta ni. Dia buta pada tahun lepas SPM. Nama muridnya Syarif Fazrizan Nur Azman. Calon SPM 2019 telah memperolehi 6A 1B. Dia ambil 7 subjek, dia lulus 6A 1B. Merupakan seorang yang cacat penglihatan. Kemudian saya tengok ada calon yang gagal, yang berjaya juga, iaitu Muhammad Rizwan Rahman, calon SPM pada tahun 2018, mempunyai 9A 1B. Dia juga murid yang bermasalah penglihatan. Kemudian ada seorang calon murid, mereka ini bukan orang senang, orang susah, sakit pula itu. Ahmad Tahir Safwan, pada tahun 2018 mendapat keputusan 7A, keputusan SPM dengan 1A+. Sedangkan ia merupakan murid pengidap penyakit glaukoma dan juga masalah kemiskinan. Jadi alhamdulillah kerana usaha, saya percaya murid-murid saya bukan setakat lulus SPM tetapi juga insya-Allah lulus dengan cemerlang. Okey. Yang ketiga ialah bila kita melihat sasaran ini untuk selepas SPM, Puan Sukina bersama saya Ya, ada je tuan. Okey. Ialah yang ketiga, layak menyambung pengajian. Sebab pengajian hari ini kita belajar untuk menuntut ilmu. Ustazah Ustazah Dayang betul niat pergi sekolah menuntut ilmu kerana Allah, kerana Tuhan bukan untuk kerana dapat kerja Ustazah Betul Ustazah Betul Tuhan. Cikgu mengajar di sekolah untuk menyampaikan ilmu supaya murid-murid makin dekat dengan Tuhan. Bukan lulus matematik, makin dekat dengan Tuhan. Itu ilmu yang diterima. Jadi layak menyambung pengajian ni yang ketiga ni murid-murid. Mana Nasir tadi ni? Nurul Nazifah. Kena layak menyambung pengajian. Saya ada satu murid yang bertemu dengan saya datang ke pejabat. Bukan murid kita. Penjaganya ialah dia berbangsa India. Kemudian ayahnya bekerja menjual surat khabar. Maknya suri rumah tangga. Dia dapat 9A. 9A1. Murid ini walaupun dia berada dalam keadaan ekonomi yang agak tidak bermewah-mewah, tetapi alhamdulillah usaha dia punya hubungan yang baik dengan guru-guru, hubungan baik dengan rakan-rakan. Murid ini dapat 9A1. Cikgu Zulena, selamat datang Cikgu Zulena. Dapat 9A1 dan murid ini bukan saja layak menyambung pengajian, dia juga layak dapat bantuan beasiswa. Ini saya haraplah murid-murid kita ada sasaran itu. Dia layak dapat menyambung pengajian dengan beasiswa. Dan pastinya murid-murid sasaran kita ialah yang paling kita tidak boleh lupakan yang bukan setakat lulus dan cemerlang dalam peperiksaan SPM, kerana ianya adalah satu peperiksaan bersejarah, tetapi sebenarnya ialah kita dapat membahagiakan orang tersayang. Kita dapat membahagiakan orang tersayang. Siapa Hafiz orang yang tersayang Hafiz? Mak saya. Mak awak. Nasib Yelah Hafiz. Anif, siapa yang tersayang ni? Apa? Apa ni cikgu ni? Cikgu. Jadilah Sayang siapa cikgu. yang tersayang? Cikgu lah. Siapa yang tersayang tu? Saya sayang cikgu. Siapa cikgu tu? Cikgu Haji Bakri. Bila kita Haji Bakri. Driving for the best. Okay, Driving for the best. Driving for the best. Yang terakhir ni sebenarnya sasaran kita ialah kita nak membahagiakan orang tersayang, iaitu mak dan ayah kita yang melahirkan kita, membesarkan kita.
secara tak langsung mak ibu bapa bahagia. Cikgu kamu lagilah bahagia melihat kerjaan kamu. Walaupun kamu tidak ada pertalian darah, tetapi kami biasa dekat dengan kamu. Lihatlah anak-anak murid ya, ini ialah sasaran kamu yang kamu kena striving for the best. Untuk tahun 2020, 2021 kamu ada masa ada Cikgu live, cikgu live. Betul terkeluar ke? Tu hilang lagi. Lain tu. Tak cantik. Nak hujan ni. Pernah dengar tak? Dengar. Dengar. Okey, sekarang ni Nasir and the gang Nasir tengok sasaran ini kena ambil. Pertama, lulus SPM. Okey, syarat lulus. Usuma Kudina, ni Jepun kamu ni? Ada student Jepun. Nurdini ambil ni lulus SPM, lulus cemerlang, kamu kena kembangkan lulus SPM. Syarat PM aku dapat berapa? Syarat aku dapat berapa? Kemudian lulus cemerlang, subjek apa yang ada potensi untuk dapat Raja Nur Azwar ini murid Kezeliana ni Raja Nur Hawa kena catat ni Cikgu Dayang murid kita kena catat supaya mereka dapat nampak sasaran. Kalau dapat, tampal kat dinding. Tulis dalam handphone sebagai background. Kegembiraan ibu. Boleh, okey. Boleh. Nasir. Boleh. Aida tengok ini ialah kamu. Saya tak dapat kesempatan nak apa okey, slide seterusnya. Nak minta diturunkan murid-murid form 5 last this year untuk tengok bagaimana suasana dan SPM. Sebab saya pun kamu tengok wajah-wajah berbagai. Ini adalah calon SPM 2019. Ambil result. Okey, seterusnya Cikgu Sukina. 19. Next. Ini suasana. Kamu tak dapat tengok saya gambarkan. Ini ialah hari pengumuman. Ada yang gembira, ada yang pening. Awak tengok yang belakang tu, gambar kedua pegang kepala tu. Belum tengok result dia pegang kepala. Nampak tak? Dia takut ego. Memang. Macam tu lah nanti awak rasa. Bila awak result nanti, yang awak tak pasti awak tengok ni. Macam-macam telefon ni Masa tu minta bantuan talian hayat ni. Mak kalau tak lulus, aku nampak ni mak. Mak dia kata jangan kahwin. Mak dia kata kena belajar lagi. Lagi dia pening. Okey, kita tengok belajar seterusnya. Cikgu Sukina. Ini semua berlaku pada hari pengumuman. Yang itu awak tengok. Ya, masing-masing tengok diri sendiri. Cuba tengok. Gambar yang pertama tu tengok gambar sendiri. Tengok result tapi tengok result orang lain. Tu saya kenal yang pakai songkok tu. Amin. Dia ni. Tanya dia, telefon dia. Apa perasaan? Tanya Cikgu Sabah, apa boleh tak call anak Cikgu Sabah bagi nombor telefon? Tu anak Cikgu Sabah tu yang pakai songkok tu. And the gang tu. Kebetulan satu dan 3 orang tengok. Pasti kita nampak wajahnya gembira, betul tak? Nabilah, Aida, Hafiz. Okey, wajah seterusnya. Betul. Cikgu Sukina, seterusnya Cikgu Sukina. Ni wajah Cikgu Nabilah. Cikgu ni okey kurikulum. Sebenarnya dia ketawa dalam film itu sebab dia sebut apa? Kita punya GPS naik 0.01. Tapi ternyata 6%. Apa Cikgu Bila sebut tu, dia kata Tuan Haji, insyaAllah tahun ni budak-budak tahun 2020 rekod sejarah kita 82% Tuan Haji. Itu dia sebut, dia ketawa tu. Saya kata insyaAllah. Amin. Cikgu yang sama ego. Terima kasih. Yang pakai songkok tu yang semua. Yang pakai songkok senyum je. Cikgu Adila tu dia tengah. Kan, yang pakai songkok tu yang semua. Tengok gambar ibu bapa tu. Cikgu Puan Sukina, tengok gambar sebelah tu Cikgu Sukina. Nanti kita raya ego, raya kali. Okey, tengok itu semua ialah calon-calon. Kalau tak silap saya kita Kit. ada 22 orang Cikgu Adila cemerlang Mana Cikgu Adila pergi masak ini dia macam tu ni kita Masak buka tu. Ini puasa subhanallah lupa. Ya Allah ego. Minta maaf lupa Puan Adila. Apa. Ayo. Lupalah masa tengok gambar sebelah ni. Tak puasa. YDP IBG tu tengok dia senyum. YNYDP datang. AJK datang nak tengok kejayaan anak murid kita, menyokong kejayaan-kejayaan. Hanif
ini apa ni usaha PIBG memberi sumbangan pada kejayaan-kejayaan. Saya rasa tahun ini kita bagi susah sikit pada PIBG. Biar ramai orang dapat semua perfect score Alhamdulillah Itu revenue bagi tak silap saya 200 Cik Azrami 200. Jadi tahun ni PIBG dah standby 200 untuk 420 orang pulang. InsyaAllah. Okey. Saya harap murid-murid SPM tahun ini dapat lagi lebih ramai yang dapat cemerlang. Okey, next. Amin. Jadi Amin. guru-guru sentiasa Amin. adakah ini pilihan anda? Kita bergembira bila keluar result. Sekarang kita happy. Kita tak fikir tentang keputusan, result dan sebagainya. Tapi adakah ini pilihan anda? Cikgu pastinya ada yang menangis, saya tahu. Saya berada di Dewan Keputusan, ada yang bersorak, bersyukur. Belum result keluar lagi dia dah rasa saya punya result macam mana, saya punya result macam mana Ini wajah. Adakah ini pilihan anda? Bukan. Sedih. Saya nak senyum. Sedihnya dia. Ya, nak mana Iqbal, nak ambil yang mana Iqbal? Saya nak senyum. Senyum belum keluar lagi Iqbal, yang sedih awak tak nak. Itu sengih-sengih. Okey. Saya nak melompat-lompat gembira. Okey, tengok yang ni. Next, Cikgu Sukina yang next. Next. Saya nak sujud syukur. Betul. Okey, next. Betul. Next, itu betul. Tiba kau. Saya tak solat taubat. Ni. Anik dah solat duha belum? Belum. Saya Okey, next. Puan Sukina. Slide yang seterusnya Puan Sukina. Tak percaya tak nak? Slide yang seterusnya. Ya, bukan atas. ni boleh lah. Tak percaya boleh. Atas. Belum lagi. Ni Yang ini tu. Yang tadi ni naik. Puan Sukina yang bawah. Kita harap kalau kita tidak berusaha bersungguh-sungguh, tak apa ni, pastinya kita tidak akan dapat satu keputusan yang luar biasa lah. Kalau kita berusaha sungguh-sungguh dengan cara yang betul, ini adalah wajah yang tak percaya result kita. Pastinya ramai bila pesa SPM sebenarnya mereka dapat usaha lebih baik daripada pesaan biasa. Jadi usahalah yang terbaik. Harap kamu akan beroleh seperti mana gambar Raja 13 tu, Puan Sukina, yang ke-13 Puan Sukina. Yang ke-13. Dia susah bila inilah dia. Kalau inilah kesudahan kamu, tukarkan wajah ni yang perempuan ni, tukarkan wajah anda. Ni bukan yang ni. Mak, keluarga, mak, abang dan kakak. Tapi saya lagi saya boleh mendorong pada anda, guru-guru mendorong dan membimbing anda, tetapi kami yakin bahawa murid-murid Anik, Nasir, Tabita, Krismeta dan lain-lain pastinya mempunyai peluang Kirtana peluang untuk berjaya dalam SPM. Cikgu doakan supaya kamu beroleh keputusan cemerlang Anif InsyaAllah Anif. Cikgu Sukina tengok gambar yang ke-14 tu Cikgu Sukina. Gambar yang ke-14. Ini kami guru-guru mendoakan kajian anda insyaAllah. Amin. Jadi saya berdoa kepada Allah Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sama-sama kita berdoa di mana tadi dah disebut oleh Ustaz supaya anak-anak murid SME Tangkap Pulai dipermudahkan untuk belajar, dikurniakan kesihatan yang baik. Saya juga dan rakan-rakan guru yang lain kita sama-sama mendoakan kejayaan anda. Kami berharap kejayaan anda adalah kejayaan anda adalah kejayaan kami. Kegembiraan anda adalah kegembiraan kami. Striving for the best untuk kami, striving for the best untuk anda. Pastinya kita akan dapat result yang the best. Amin. Kita harap striving for the best, usaha yang terbaik. Allah berkati usaha kita menjadi ibadah yang diterima. Walaupun dalam keadaan PKP ini banyak sekatan yang kita kena patuhi, tetapi jagalah kesihatan kita. Patuhilah arahan-arahan ibu bapa dan saya amat berharap bukan merayu saya amat berharap kami sentiasa usaha untuk kejayaan anda. Amin. Mohon kerjasama anda, memberi kerjasama kepada guru-guru supaya kamu dapat bersama-sama dibimbing untuk kejayaan dalam SPM tahun 2020-2021. Jadi saya berharap tinggal saya ucapkan akhir saya lah
Bila buka sekolah? Okey, Raja tanya bila buka sekolah. Okey, untuk makluman, hari ini ada kenyataan kata sekolah akan buka esok. Saya tahu kamu dah rindukan sekolah. Cikgu-cikgu dah semua dah habis dakwah dekat rumah tu. Dah habis dakwah dekat rumah. Ya. Dah tunggu bila masa nak pergi sekolah Cikgu Sukina tapi untuk makluman berdasarkan pada kenyataan akhbar oleh Menteri Pendidikan kita bahawa akan diumumkan 2 minggu lebih awal sebelum sekolah dibuka. Jadi belum umum lagi. Kita standby belajar online. Okey. Kalau ada apa pertanyaan, boleh bertanya dengan cikgu-cikgu anda dan cikgu anda boleh rujuk pada pentadbir. Okey, ada soalan lain? Sangat rindu cikgu-cikgu rindu. Saya pun dah rasa macam 4 dan 5 hari bulan ni pergi sekolah, 5 dan 6 hari bulan insya-Allah pergi sekolah Pak Andilah. Saya rindu pengetua. Boleh kita jumpa, tapi ada rindu cleaner betul, sekolah kita dah jadi macam zoo dah ni. Okey, kita sama-sama sebut striving for the best dan saya mohon maaf Puteri Arab BKP Taat, saya mohon ini bulan puasa Ramadan ini adalah bulan yang berkat, berdekatan, carilah ambil kesempatan bulan Ramadan ini kita berdoa pada Allah SWT supaya kita menjadi orang yang soleh-solehah bagi Islam, bahawa Allah boleh mengubah kita dalam sekelip mata. Kalau kita tidak pandai, kita tidak boleh membaca, sebenarnya kita tidak ada daya upaya pandaian Cikgu Dayang tetapi Allah boleh ubah kita. Bangun-bangun tidur boleh jadi pandai, tapi Allah kata kena usaha. Kena usaha. Kalau kita usaha, Allah bagi ilham, tak boleh pandai matematik, besok belajar satu perkara terus boleh berubah, insya-Allah. Jadi striving for the best, insya-Allah kita teruskan stay at home, study at home, sentiasa alert dengan makluman cikgu dan insya-Allah kita diberkati oleh Allah SWT. Jadi yang baik datang dari Allah SWT, barang salah silap dari teman saya sendiri. Terima kasih kepada Cikgu Sukina dan Tuan Asifah serta Jawatankuasa Keseimbangan dan unit kaunseling, rakan-rakan saya Cikgu Adila, Cikgu Azhar, JPK yang lain dan juga YDP PIBG dapat bersama hari ini. Jadi kita mohon pada Allah SWT, mudah-mudahan diberikan keberkatan pada kita dan memudahkan urusan kita dan kita diterima. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua JPK, kepada penyelarang Puan Sukina dan juga Asifah serta Jawatankuasa Keseimbangan dan unit kaunseling. Tahniah dan syabas, kita bersedia untuk berubah pada norm kerja yang baru. Mudah-mudahan memberi infak pada murid-murid kita, usaha kita ini diterima sebagai ibadah. Jadi saya ucapkan terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.